أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ni. Dan pada malam ini kita bercakap tentang sejenis syarikat yang lain selepas daripada syarikat Anan yang telah kita baca pada minggu yang lepas. Di syarikat Anan inilah syarikat mana dua orang berkongsi dengan harta mereka dan bekerja bersama. Lalu keuntungan dibahagikan mengikut pemuafakatan antara mereka berdua. Dalam syarikat ini telah pun kita bincang pada minggu-minggu yang dulu. Ia adalah salah satu cara bagi orang yang tak ada modal nak buat seorang, ataupun juga orang yang tidak mampu untuk mengusahakan pada sesuatu kerjaan dia, seperti hal-hal berkait dengan pertanian, kebun, ladang dan sebagainya. Bolehlah mereka menggunakan syarikat Anan ini sebagai satu cara alternatif daripada mereka terlibat dengan berhutang. Ya, nak akhirnya bayaran hutang itu adalah dikenakan lebihan yang boleh menyebabkan terlibat dalam hal berkait dengan riba ini. Lalu pada malam ni yang kita nak tengok tuan-tuan ialah mengenai syarikat a'mal, ataupun juga dipanggil syarikat abdan, juga dipanggil dia sebagai syarikat yang dikatakan sebagai taqabbul. Syarikat taqabbul itu juga nama yang diberikan kepada syarikat a'mal yang kita nak cakap pada malam ni. Jadi apa dia syarikat al-a'mal ini? Syarikat pakat kerja. Mendapat syarikat pakat kerja ataupun syarikat body, syarikat badan, apa benda syarikat pakat kerja. Ini yang kita nak bincang pada malam ni, sejenis syarikat yang diizinkan oleh 3 mazhab. Mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malik dan mazhab Hambali membenarkan syarikat pakat kerja. Itu syarikat di mana 2 orang ataupun lebih bersyarikat mereka ini dengan membuat kerja masing-masing. Sama ada kerja itu berkait dengan pembuatan sesuatu, biasanya lebih kepada buat sesuatu lah. Tak kira lah buat rumah, ngecat rumah, buat pagar, ataupun juga kerja-kerja lain, kerja pomen sekali, baiki motor sekali, baiki kereta sekali, ataupun juga kerja masuk api rumah orang sekali, masuk ekong rumah orang sekali, atau kerja lain lagi yang berkait dengan membuat perkhidmatan yang dilakukan secara bersama. Terutamanya pada hari ini ramai di kalangan anak-anak muda kita memiliki itu kepakaran dan juga memiliki suatu kemahiran, namun mereka tidak ada pitih untuk nak menjalankan perniagaan
perkhidmatan seorang diri tadi. Jadi atas asas inilah tuan-tuan kalau dilihat maksud syarikat abdan atau syarikat a'mal. Itu perkongsian pakat kerja ini ialah apabila berpakat 2 orang ataupun lebih dalam kerja yang mereka buat, lalu mereka mula membuat kerja mengikut kepada spek kerja dia. Dalam masa yang sama mereka mula membahagikan keuntungan mengikut kepada apa yang dijanjikan daripada awal, terutamanya sama ada melibatkan suatu kerja ataupun sesuatu pembuatan. Jadi boleh sama ada nak buat benda pun boleh, ataupun pakat buat kerja masing-masing. Tak ada benda tapi buat kerja seperti kutik kayu api umpamanya, itu juga boleh dijadikan sebagai syarikat amal ini. Jadi kalau dilihat pada syarikat ini pada hari ini banyak yang mana berlaku setengah-setengah di kalangan kita tak ada modal. Jadi mereka ini ada kepakaran masing-masing. Setengahnya keluar daripada sekolah-sekolah atau pusat-pusat pengajian yang berasaskan pada teknikal, tapi nak buka kedai memerlukan kepada modal, ataupun juga nak buat sendiri ni memerlukan modal. Jadi mereka ini berpakat, sama ada bengkel umpamanya sewa pakat buat kerja, hak bengkel kereta atau hak bengkel motor, ataupun juga yang mana masang ekor rumah orang duk pakat buat kerja. Masing-masing buat kerja kerana kepakaran lebih kurang. Tubik pada sekolah hak tula, pusat pengajian hak tula mereka keluar. Jadi mereka ini berpakat untuk buat kerja, terutamanya dalam dunia hari ini. Mana kerja-kerja ini biasanya perlu kepada lebih pada seorang. Sama ada buat rumah, jadi tukang rumah, dia masing-masing dengan kepakaran dia. Ataupun juga lagi kita kata menyediakan perkhidmatan lain, seperti potong rupuk, pakat galah mesin rupuk 5-6 orang puak dia pakat kerja sekali. Boleh kat mana, boleh kontrak mana, pakat turun awak dia, hasil dibahagikan antara mereka. Boleh kontrak jabak, boleh kontrak tepi jalan ke mana, pakat duk potong, pakat duk buat kerja ni. Orang panggil syarikat amal atau syarikat abda. Syarikat pakat buat kerja, modal seseng tak ada, pakat duk galah mesin rupuk, duk potong jugalah sama dia. Lalu bila boleh keuntungan dibahagikan di antara mereka ni. Jadi syarikat seperti ini tuan-tuan, kalau kita lihat walaupun tidak dibenarkan dalam mazhab kita, namun sekurang-kurangnya ada juga alternatif daripada duk menjang pitih, daripada duk berhutang pitih menyebabkan boleh terlibat di dalam pinjaman riba. Jadi atas asas ini kita kata, bila ada di antara kita ini yang berminat untuk membuat syarikat ini adalah satu alternatif pilihan yang mudaratnya adalah kurang berbanding dengan orang yang membuat pinjaman hutang lalu kena bayar lebih semata-mata kerana nak buat kerja seorang diri. Jadi atas asas inilah kita kata syarikat ini boleh diamalkan. Semacam mana yang kita sebutkan tadi, ada 3 mazhab. 3 mazhab mengatakan boleh. Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, yang mengatakan bahawa ia ada syarikat yang dibenarkan untuk diamalkan oleh orang Islam. Walaupun pandangan Imam mazhab Syafi'i kita sendiri, dia tidak membenarkan syarikat seperti ini. Dan setiap kumpulan yang mengatakan boleh dan tidak boleh,
mereka ada dalil masing-masing untuk mengukuhkan pandangan ini. Jadi apakah yang dipakai oleh orang yang membenarkan syarikat pakak wak khija ni? Antaranya yang disebutkan daripada riwayat Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud mengatakan ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'ad radhiyallahu anhum fima nusibu yauma badrin qala faja'a Sa'adun bi asiraini wa lam aji ana wa Ammar bi syai'in. Itu kata-kata yang datang daripada Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mana beliau membuat pengakuan, katanya aku bersyarikat, aku berpakat, aku Ammar bin Yasir dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, kami bertiga pakat dalam perang Badar. Kami pakat masing-masing perang, 3 orang. Apa benda kita dapat, kita akan bagi 3. Kita akan bagi 3. Jadi apa yang dijalankan dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud ini menggambarkan bahawa dia dalam perang pakat khija, dia pakat perang lah. Dalam perang ni memang dah tak ada dah, semua kena khija lah dalam perang ni. Menentang musuh, memerangi musuh dalam perang. Di dalam perang Badar dia kata kami pakat 3 orang. Itu Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berpakat 3 orang pada apa yang mereka dapat daripada perang Badar. Lalu dapati hasil perang itu apa benda? Hasil daripada perang ini katanya Sa'ad berjaya memperolehi 2 orang hamba. Dia dapat 2 orang hamba, manakala aku dan Ammar tak ada oleh benda, dia kata. Jadi pemuafakatan ini berlaku dia antara 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Ibnu Qudamah, dalil daripada hadis ini sangat jelas bahawa ianya adalah syarikat yang dibenarkan dan tidak mungkin Nabi tak tahu cerita ni, dan ia menunjukkan iqrar daripada Nabi, persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Ahmad, Nabi lah yang menghipungkan mereka 3 orang. Nabi lah yang memberikan mereka ini bersyarikat 3 orang. Jadi atas asas ini, pandangan yang mengatakan bahawa syarikat pakat khija ini dibenarkan kerana apa yang kita tengok daripada cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama 2 orang sahabat lagi di dalam perang Badar. Jadi kalau dilihat di sini bahawa perang itu ada satu khija. Perang itu ada satu khija dan hasil yang diperolehi adalah keuntungan daripada khija perang. Jadi apabila 3 orang ni pakat, masing-masing menggunakan tenaga dalam perang tadi. Masing-masing berjuang mereka dengan tenaga. Jadi siapa dia dapat banyak, maka dia akan berkongsi dengan rakan kongsi dia. 3 orang ni. Ini salah satu daripada khija yang mana kata para ulama menunjukkan syarikat pakat khija ni dibenarkan oleh syarak kita, hasil daripada perbuatan yang dibuat oleh sahabat-sahabat yang hebat ni. Abdullah bin Mas'ud ni bukan sebarang orang. Abdullah bin Mas'ud ni, itu juga Sa'ad bukan sebarang orang. Dilakukan oleh 3 orang ini, dan hasilnya mereka membahagikan antara sesama mereka, dan Nabi SAW lah yang mensyarikatkan mereka 3 orang ni, semacam mana yang disebut oleh Imam Ahmad. Jadi apa yang boleh kita faham sini tuan-tuan, bahawa pandangan 3 mazhab di sini membenarkan syarikat pakat wak khija.
Terutamanya orang baru tubik sekolah, modal tak ada anak-anak muda kita. Makna ada kepandaian pasang ekong umpama. Pandai pasang ekong. Modal tak ada mana. Jadi nak pakai pekerja, nak pakai pitih lain pula, nak bayar gaji. Nak pakai 2 orang, nak pakai 3 orang, atau tukar kabak seorang, atau tukar akak pula. Jadi nak pakai pekerja, nak pakai pitih. Itu menyebabkan syarikat ini ada alternatif. Masing-masing buat kerja, masing-masing pandai belaka. Kerjaan tu pasang ekong boleh buat belaka. Masuk api moh orang. Sama juga. Bukan senang nak pakai orang kerja, nak bayar. Dengan keadaan janji bayar akhir bulan, dah tuan rumah dak bayar, ada juga. Dak ke pening, kawan tu nak bayar ke orang kerja. Jadi menyebabkan kena buat hutang pula. Kerana nak bayar ke orang kerja tadi. Sama lah. Kita kata lagi kerjaan-kerjaan lain. Buka bengkel apa. Tentulah. Mu nak pakai orang, berapa orang? Nak pakai seorang lagi, nak kena bayar pula. Jadi kembangan seperti ini menyebabkan jadi susah kepada anak-anak muda yang baru tubik, yang baru nak start kerja. Orang lama berkecimpung dalam perniagaan, pembuatan, pembaikian, tentulah tak jadi berat. Ini masalah baru tubik. Jadi nak buat sesekara, nak pakai orang, nak kena hutang, ia bukan satu cara yang baik. Kerana baru tubik berhutang dah. Nak mula nega berhutang dah. Ada hal-hal begini menyukarkan masa depan perniagaan tadi. Jadi itu berkait dengan hal-hal kita kata baiki. Kait dengan pembuatan sama juga. Ambil kontrak wak umum, faham? Wak umum. Jadi kena wak kerja belaka 3 orang sama naik. Pasang apa? Papa bing apa? Kemudian pula kena apa melah apa ikat batu apa semua tu ramai bagus, bukan tak bagus, tapi nak bayar dia nak bayar. Jadi kalau dia pakai masing-masing buat kerja, dia bagi untung tadi sama dia. Pakai gi canda. Pakai gi canda 3 orang gi. Pakai canda 3 orang. Mau boleh pakai capu lah. Hasil hok dapat tadi. Lagi 3 orang. Motor hijau 2 orang. Tak boleh nak bangun lembek loli. Hok tu seorang je duk. Boleh juga sikit. Tengok. Balik bagi 3 padahal dia motor kuat kali. Ya lembek loli dak kok. Kerana pakak punya pasal. Bukan sengaleng dia motor. Kan sengaleng dia mabuk. Keadaan menyebabkan jadi demikian tadi. Iaitu juga pakak pergi ke laut. Sama juga. Pergi ke laut. Tu sama juga. Ada pakak pergi 3 orang. Untuk dapatkan keuntungan. Perkhidmatan bawa pelacung pula. Ada bot sutik 3 orang. Pakak bawa pelacung. Rumah bot pula dikenyai apa. Pakak wak. Ini orang panggil pakak kerja. Jadi ia dibenarkan kerana berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Dia ni pakak 3 orang dalam perang Badar, hasil hak boleh dia bagi sama mereka, walaupun saat seorang je hak boleh hamba, orang lain tak boleh skepeng pun, tapi ia ada persepakatan syarikat yang mana Ibnu Mas'ud menyebut ia ada satu pensyarikatan antara mereka bertiga. Yang berlaku dia tentulah Nabi SAW tahu cerita ni. Lebih lagi apa yang disebut oleh Imam Ahmad, Nabi sendiri menggabungkan mereka 3 orang dalam perang Badar untuk memperoleh sesuatu tadi.
Kemudian antara lain lagi mereka yang membenarkan syarikat ini, dia kata orang duk pakat wak rata riti zaman dulu. Syarikat pakat kerja ni, orang pakat wak rata riti daripada dulu pas kelening, dia kata. Memanglah kalau kita tengok di negara-negara Arab biasa sangat. Yang pergi pakat ngecat rumah 3-4 orang. Masing-masing dia bawa pada alat ngecat. Atau tuan rumah beli cat, pakat cat. Lepas tu boleh bayar orang upah, bagi sama dia. Ni mainan biasalah. Kita kata iaitu mereka membuat suatu kerja tak ada modal. Alat ngecat. Modal tak ada, alat ngecat. Pakat saing-saing, pergi ngecat. Boleh pitih, bagi. Ini kaedah yang kita kata syarikat pakat kerja dipanggil. Setengah-setengahnya tidak perlu kepada modal. Macam kita kata tadi motong rupuk. Ada modal mana? Bawa galah alat mesin dia, pergi kat mana? Orang nak tadi. 3 orang motong. Habis seka dalam masa 2 hari boleh selesai. 3 orang seka kerja. Pulang pagi sampai ke petang. Tak perlu modal. Modal beli minyak je. Modal motong dengan tali motong. Ini yang kita kata bahawa syarikat sebegini lebih baik daripada cari orang kerja nak kena bayar gaji pula. Tapi dia nak kerja ngaku. Kita kerja motong gaji 1,500 sebulan. Jadi kita tak tahu lagi perkembangan jadi guana. Kerja tu ada semua ke dah 2 hari ambak ditokek. Jangan ada main mari yang ada potong-potong mana tak puas hati dengan kerja macam-macam. Boleh berlaku menyebabkan kita ada pekerja nak kena bayar tadi. Ini yang kita kata bahawa kadang-kadang tak perlu kepada modal pun. Tak perlu ada modal. Tu pergi mana tepi laut, tepi jambatan mana ngai 3 orang tu. Duk mengguk pagi-pagi tak ada modal pun. Pakat ngai boleh ikan. Hanya bagi sama dia tadi. Ini contoh yang kita kata syarikat abdan atau syarikat amal, syarikat pakat kerja yang telah diamalkan dia tuan-tuan sejak zaman berzaman, yang mana kata orang yang membenarkannya tak ada apa dalam masyarakat orang marah. Tak ada dia tahu orang pakat buat mana-mana, tak ada ulama pergi marah. Yang ada buat kerja gini buati-buati lah. Tak ada dia kata. Banyakkannya macam kita kata tadi, yang pakat buat di sebelah kawasan kita ni tak ada orang marah. Dia pergi ngecat 4 orang 5 orang, tuan rumah dia pakat bagi pitih sama dia. Maknanya pakat gitu. Ni kita dapati bahawa ia sama-sama dia bagi pitih tadi pada boleh. Kerja-kerjaan lain sama lah. Sama. Kerja-kerjaan lain pun sama. Pakat buat boleh pitih bagi. Sama. Orang panggil sehidup semati. Boleh upah kok. Cari air ketung lalu. Pakat bagi segelas seorang. Sama naik. Panggil ada hak jenis bahasa gini. Dia kira sehidup semati. Rokok sebatang seorang bagi. Jimat tutup rokok orang lain dakwi. Sebatang seorang sudah. Sama dia. Itu ada hak jenis bahasa ya. Syarikat sama dia. Buat kerja bagi sama dia, kita kata. Dia sepahala panggil. Dak mayang seorang, dak mayang api. Pak dak mayang. Ini nak kata sepala ni ada ni hak jenis gini berlaku dalam masyarakat. Dan tidak dilarang mereka. Maknanya kita anggap ini satu cara mereka mendapat hasil pencarian. Mata pencarian mereka. Kerana itu pakat ke dia. Gali kubur. Gali kubur 3 orang. Boleh pitih bagi 3 orang tu. Boleh pitih 3 orang pakat bagi berapa boleh. Orang 200 gali kubur 3 orang dia bagi. Maknanya makan
Murah je, mi rebus je makan. Hak mahal beli rokok. Hak gitu sama dia. Hak campur dengan keadaan sama dia ni. Wak benda-benda lain lagi lah. Hak halal pun ada, hak haram pun ada juga. Jadi nak kau bahawa ini benda yang sudah zaman berzama. Ya pakak tuan rumah wi. Ya pakak toke wi. Apa saja kerja yang diperlukan lah untuk kita kata baik dia pakak gitu daripada pergi buat pinjaman boleh jadi kena bayar riba lebih daripada yang sepatutnya tadi Jadi daripada sini dapat kita faham tuan-tuan, iaitu zaman berzaman manusia mengamalkan syarikat jenis begini. Dan ini diakui oleh Al-Imam Al-Kasani yang mengatakan bahawa manusia orang ramai ni masing-masing mengamalkan jenis syarikat begini. Di mana-mana bandar tanpa ada yang marah, tanpa ada yang menyekat mereka. Lalu kata Kasani, apabila ianya demikian, bermakna pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak salah. Kerana la tajtami ummati ala dalalah. Kerana Imam Kasani kata umat tidak akan berhimpun senyap dalam perkara yang sesat, dalam perkara yang salah. Memandangkan dia berlaku di mana-mana, kerjaan ini dibuat dia masing-masing melakukan kerja ikut masing-masing setengah-setengah warga asing gitu. Buat dia 4 orang 5 orang cuci lokal apa boleh pergi bagi sama ni. Tak ada ketua, tak ada mandu, tak ada apa, sama ya lebih kurang aja ya. Itu setengahnya gitu. Buat kerja bersama. Jadi kerja kok daripada konang apa ada. Balik dah alik sutuk bang garik ke 7 aku balik. Boleh pergi bagi sama dia. Ini yang kita kata syarikat yang berlaku dia tidak dilarang. Oleh sebab kita kata cara ini lebih baik daripada pakai orang kena berhutang nak bayar gaji orang. Pada itu risiko yang lebih berat berbanding kita benarkan sama dia pakai kerja kemudian bagi hasil mengikut kerjaan yang mereka lakukan tadi. Kemudian lagi orang yang membenarkan syarikat pakat kerja ini, iaitu mereka mengatakan ia lebih kurang dengan mudharabah. Jadi dia kata ini lebih kurang dengan mudharabah. Mudharabah yang mana ia dibuat dalam bentuk kerja. Ada mudharabah ni, ada mudharabah modal dengan kerja. Tapi ada mudharabah yang dibuat dengan pakat kerja, ada juga. Jadi kalaulah dibenarkan mudharabah dengan cara tadi, maka syarikat pakat kerja ini tidak jauh, dia kata. Mana bersyarikat untuk pakat buat kerja ini tidak jauh. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd. Ibn Rushd Maliki mengatakan innal mudharabah innama tan'aqidu 'alal 'amal fajaza an tan'aqida 'alaihi syarikah. Kata kalaulah mudharabah yang mana didirikan di atas asas pakat membuat kerja, mudharabah. Masing-masing buat kerja dengan berapa jumlah yang mereka dapat bagi. Kalaulah mudharabah dibenarkan atas asas kerja, maka syarikat atas asas kerja pun benda yang tidak jauh dari sudut dibenarkan oleh syarak tadi. Dan juga kita tengok lain-lain lagi dalil yang mereka bawa membenarkan syarikat pakat buat kerja ini tuan-tuan. Ialah mereka mengatakan bahawa orang yang masuk perang apabila mereka boleh harta ghanimah, maka harta ghanimah ini adalah suatu syarikat juga. Kalau ia pakat 2-3 orang, ia pakat 2-3 orang boleh harta ghanimah, maka ia sama lebih kurang dengan kisah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Jadi bila boleh harta ghanimah pakat bagi. Dan ini dilakukan di zaman Nabi sendiri. Orang pergi perang ia pakat. Namun
kerja bahagian apa benda. Ada kerja yang mereka lakukan dalam perang, daripada hasil itu mereka membahagikan keuntungan itu. Semacam mana juga dalil yang membenarkan, iaitu dia kata syarikat awak kerja ini dia adalah syarikat yang diasaskan pada wakil-wakil. Kita wakil kat orang, semacam mana kita wakil kat orang boleh, syarikat boleh juga dia kata. Macam mewakil orang, suruh awak tak? Mewakil dia suruh buat sesekerja dengan body dia. Jadi kalau wakil boleh, syarikat pun boleh lah. Dia kerana wakil ni dia ganti orang. Syarikat ni dia pakat buat sama dia kata. Ini yang kita kata bagaimana dalil yang diguna pakat oleh orang yang mengatakan bahawa syarikat abdan, syarikat amal atau syarikat pakat wak kerja ini dibenarkan oleh syarak kita. Namun di sana kita telah sebutkan tadi mazhab Syafi'i kita takwil syarikat gini. Apa alasan yang mereka beri tidak boleh menggunakan syarikat ini sebagai sejenis syarikat yang diizinkan. Jadi apa dia dalil mazhab kita yang mengatakan tak boleh ni? Dalil mereka nya ialah syarikat ini tak ada disebut pun dia kata. Di dalam syariat kita, dalam perbuatan yang kita kata dibenarkan oleh syarak tidak ada. Jadi mereka mengatakan bahawa syarikat ini tidak ada langsung daripada mana-mana riwayat menunjukkan boleh buat gini. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana-mana syarat kalau tidak ada dalam Quran maka ia adalah terbatal, gugur sama sekali. Dan sekali pun 100 syarat. Dia guna dalil umum. Dalil umum itu bila kita pakat dua orang buat kerja dalam dak list selesai mu kena wi juga kaku. Itu dipanggil syarat yang batil kata mazhab. Mung lembek loli duk atas buk. No. Sutung seko mu dak leh. Dodo bagi mu boleh juga. Jadi dia kata dak guna sabarlah gitu. Gi 3 orang. No, gitu orang. Waktu pada motor wek. Dak angu bang waktu. No. Di siapa lembek tidur je. Dak bangun kejap tidur pula. Dak leh nak bangun. Ke mabuk lah. Pula tu pula seorang kok. Ana kita kata seko dak leh. Tahu mata kain seko dak leh. Hotu je seorang boleh. Dah bagi behoga. Seperti hak janji atas darat. Janji atas darat siapa bagi sama 6 kilo seorang bagi. Dak. Tu aku supoh rekod uak dah. Pania tak baca dah. Dak. Tu mabuk je. Seko dak leh. Wak malu ke sutung kata. Dak. Jadi nak kabul imam dan juga pandangan mazhab mengatakan tak boleh kerana syarat tadi ada syarat yang tidak dibenarkan. Kerana tak tahu boleh banyak mana dia kata. Bagi sama ni betul ke mukhijah belaka? Dia sudut dari sudut keadilan. Dari sudut adil mazhab Syafi'i kita kata hadis Nabi kata mana-mana syarat hak muwak tidak bertepatan dia dengan kitab Allah maka syarat tu tak boleh. Atas asal dia musyarat bagi sama rata. Kerjaan tak tahu sama ke tak. Semacam mana Imam Syirazi mengatakan bahawa syarikat pakat kerja ini adalah batal dia kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat tak diterbatal dengan sendirinya. Itu dalil orang yang tidak membenarkan. Itu mereka mengatakan meletakkan syarat bagi sama lah. Dah kita 3 orang buat kerja. Bila buat kerja
Memang ada orang tak sama. Ada hak kerja kuat. Ada hak perlu jeruk. Ada hak mahir sikit je. Tak mahir mana. Ada hak mahir betul. Nyewa ke dia muka ya reti panjang. Dia banyak mana pengalaman dia, cara kerja dia derah. Dengan hak tu kok nak leh ke kucar seming saja pun. Apa skill dak pandai. Dak pandai kucar seming. Dak apa pandai mana. Kucar 3-4 minit reti dulu. Betul pinggang dulu. Jadi memang dia kata kerja tak sama. Ini mazhab kita tidak membenarkan kerana melihat bahawa apabila mengenakan syarat sama-sama mereka ni walau tak boleh selesai pun nak kena wi juga, maka ianya ada syarat yang batil ni. Apabila kita tengok dalil mazhab kita. Kemudian lagi mazhab kita mengatakan bahawa syarikat mesti ada modal. Main pakai atas reng ni saja tak boleh, dia kata. Kenapa tak boleh? Kerana kita tak nak suka. Bila kata reng ni kita tak nak suka. Kalau modal pitih kita boleh suka. Apa mu bayar seorang-seorang? 1,000, 3,000. Reng ni mu nak suka ngam dak? Mu nak suka ngam dak reng? Kerana setiap orang reng tak sama. Kerja tak sama. Ngecat rumah pun waktu 3 dinding dah habis. Waktu baru sedinding. Minum air. Minum air. Baru ngecat kejap ajak pergi kedai minum air. Nak minum air saja dia tu. Hak ni 3 dinding dah habis. Nak mahir kita panggil. Ini dia kata tak nak suka. Nak buat warna syarikat. Tak boleh nak suka gitu dia kata. Dia bila tak boleh nak suka, maka untung pun tak kena, dia kata. Bagi sama. Ini yang mana disebutkan oleh pandangan mazhab kita lah ni. Disebutkan oleh Ibn Rushdi mengatakan bahawa menurut mazhab Syafi'i dalil mereka, syarikat ini mestilah guna pitih juga. Kena modal kok mana. Walaupun tak guna pitih pun guna barang sebagai pitih pun tak apa. Barang ditukarkan akhirnya jadi pitih juga barang tu. Tapi dia kata sini kerana reng tak boleh nak disuka, maka timbul di situ sikit sebanyak, jadi tak tepat perkiraan. Jadi sebab itu kita tak tahu, majhul, tidak diketahui orang tu buat kerja banyak mana. Buat kerja banyak mana dia? Kerjaan yang melibatkan pada makan hari juga. 3-4 hari. 6 pohon. 6 pohon berapa pohon mu tebak. Itu juga kita kata lagi kerjaan seperti nyapu sapu. Banyak mana mu sapu-sapu. Keadaan kita kata tak tahu, reng tak tahu, tapi bagi sama. Ni yang mazhab kita dakwi ni. Dan yang ketiganya dia kata hasil kerja setiap orang itu dia tidak sama. Hasil kerja pun tak sama. Tak ada rank tak sama. Hasil kerja. Molek ke tak molek. Walaupun ngecat sedinding seorang, mu ambil sedinding, aku ambil sedinding. Tapi hasil kerja tak sama. Hasil kerja tu tak sama dak. Ada hak ngecat macam ke ayam cakor gitu. Balang kali. Ada hak kata molek. Ada hak warna sendiri pun nampak cerah. Dengan gelap. Cerah gelap. Keadaan. Hasil kerja pun tak sama dah. Jadi oleh sebab tadi mazhab kita kata bahawa tak boleh. Jadi dalam keadaan begini tak dibenarkan. Memandangkan hasil kerja pun tak sama. Sedangkan ayat Quran sendiri mengatakan la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidak mendapat sesuatu balasan seseorang kecuali hak dia buat. Kalau hari akhirat ia dibalas ikut hak dia buat, bukan hak saya dia buat. Jadi ini dalil mazhab kita. Jadi masing-masing ada cara pendalilan.
Cuma kita kata daripada duk terjun dalam perkara yang haram hutang riba, baik kita pakai pandangan yang masih membenarkan. Daripada duk hutang kena bayar riba apa, baik ambil khilaf ulama yang membenarkan. Walau kita kata mazhab kita sendiri tidak membenarkan dalam hal ini. Minggu depan kita tengok macam mana perbahasan setiap mazhab untuk nak mengupah balik dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pihak tadi. Pada situ dulu pada minggu ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.